والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada petang ini. Insya-Allah pada petang ini saya akan sambung perbincangan seterusnya pada bab yang ke-13 iaitu dosa besar yang ke-13 iaitu pemimpin yang khianat, zalim dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Pada muka surat 123, muka surat 123. Jadi pada muka surat 123 iaitu dosa besar yang ke-13, perbincangan tertumpu kepada kepimpinan. Kerana kepimpinan ini salah satu juzuk penting dalam Islam. Nabi SAW memerintah selama 10 tahun di bumi Madinah sebagai ketua negara. Dan sudah tentu di situ banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan kepimpinan ataupun sunnah-sunnah yang berkaitan dengan pemimpinnya. Dan pemimpin yang dimaksudkan di sini sebenarnya pemimpin untuk semua peringkat, bukan pemimpin negara sahaja, tidak. Termasuklah pemimpin keluarga, peringkat kampung, penghulu dan sebagainya. Itu maksudnya. Jadi apa kesan sekiranya pemimpin itu semua peringkat, pemimpin semua peringkat apabila mereka mengabaikan tanggungjawab mereka, apa kesan kepada kehidupan mereka, dunia dan akhirat. Di sini insya-Allah kita akan bincang beberapa contoh daripada ayat-ayat Al-Quran dan juga daripada hadis-hadis Nabi SAW. Banyak sekali kita boleh ambil sebagai ihzar, peringatan. Misalnya yang pertama, surah Asy-Syura ayat 42, Allah berfirman, innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairi al-haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa kebenaran. Mereka itu akan mendapat siksaan yang sangat pedih, azabun alim. Dalam ayat 42 surah Asy-Syura ini, Allah Subhanahu wa taala sebut bahawa orang-orang yang melakukan kezaliman semasa mereka hidup di muka bumi ini, tak kiralah mereka itu peringkat mana, pemimpin negara, pemimpin negeri, pemimpin keluarga, asalkan mereka itu pemimpin, mana ada tanggungjawab mereka terhadap orang yang mereka pimpin, tiba-tiba mereka melakukan kezaliman. Zalim yang dimaksudkan di sini makna tidak memberikan hak yang sepatut kepada orang yang di bawah jagaan mereka. Itu maksudnya. Maknanya kalau seorang suami tidak memberi hak yang sepatut kepada keluarga dia, sama ada isteri, anak dan juga ibu bapa dia, maka dia akan berhadapan dengan azabun alim. Mungkin di dunia ni dia tidak rasa, dia tidak nampak kesan itu, tapi di hari akhirat jelas Allah tidak akan berdusta, Allah tidak akan bohong. Bila Allah sebut perkara itu adalah perkara yang mesti, azab yang sangat pedih. Seterusnya dalam suratul Maidah ayat 79, Allah SWT berfirman, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh ataupun sebenarnya sangat buruk apa yang mereka lakukan itu. Boleh jadi perkara ini berlaku kepada orang lain, tapi tidak ada usaha untuk mencegah itu. Boleh jadi dia tidak melakukan kezaliman, tapi orang lain melakukan kezaliman, tapi dia diam saja. Dia tidak berbuat apa-apa untuk mencegah kezaliman itu, dan itu juga dianggap sebagai bi'sama kanu yaf'alun, perbuatan yang paling buruk dalam anggapan agama. Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Al-imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih.
Hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari Muslim, ya. Di mana Nabi sebut bahawa masing-masing kamu ini, semua kamu ni adalah pemimpin, semua kamu adalah pemimpin, dan masing-masing kamu ini akan diminta pertanggungjawaban. Maknanya dia bertanggungjawab di hadapan Allah tentang orang yang dipimpinnya. Hak paling berat ni pemimpin negara lah. Sebab apa? Sebab dia tanggungjawab dia lebih besar. Kalau di Indonesia ni 30 juta. Sekarang ni 31, ya. 31 juta. Mana kalau kita kata apa ni, menteri besar sebuah negara, sebuah negeri, kalau Kelantan ni berapa? 1.8 juta. Mana berat lah. Kalau turun bawah lagi kita kata ahli parlimen, turun bawah lagi kita kata wakil rakyat, turun bawah lagi mungkin penghulu dan sebagainya. Paling tidak keluarga. Itu semua tu adalah merupakan ra'in, pemimpin, dan dia mesti jawab di hadapan Allah kalau ada berlaku kecuaian dari sisi dia. Dia kena jawab lah. Jadi jawab tu boleh jadi lepas ataupun tidak lepas, tu tengok lah. Sebab tu jadi hadis ni sebenarnya merupakan hadis ihzar, hadis memberi peringatan. Jangan cuai, kena sentiasa beringat. Kemudian Nabi sebut lagi, Nabi kata seorang presiden. Sini bahasa Indonesia, al-imam tu makna seorang pemimpin. Pemimpin tu pemimpin negara, pemimpin negara, pemimpin negeri. Al-imam, itu maksud dia, adalah seorang pemimpin dan akan diminta bertanggungjawab tentang rakyat yang dipimpinnya. Mana mesti Allah tanya, mesti Allah tanya. Sebab tu setengah-setengah sahabat Nabi, ada setengah-setengah tu Nabi tak benar pergi jawatan. Kenapa? Dia tidak layak. Nabi tengok pada potensi diri dia tidak ada untuk menjadi pemimpin. Jadi yang menjadi pemimpin sentiasa Nabi peringatkan perkara ini kepada pemimpin-pemimpin zaman Nabi. Sayyidina Abu Bakar sangat takut kalau kita baca sejarah hidup dia. Misalnya dengan saya ni, buku yang saya baca sekarang ni lah. Bagus juga buku tu, Ensiklopedia Sahabat tu. 3 jilid ni, Ensiklopedia Sahabat. Dia membicarakan 104 orang sahabat. Jadi buku ni ialah dalam terjemah dalam Indonesia lah. Tapi banyak kita dapat ambil maklumat. Di situ kita nampaklah bagaimana Sayyidina Abu Bakar dia takut dengan jawatan itu. Sehingga kadang-kadang dia tidak lena tidur. Kukuk apa? Kukuk dia buat ni tidak mencapai target dia untuk bantu rakyat. Kayak cerita Sayyidina Umar kan. Kadang-kadang dia bila dia runsing sangat tu dia bawa sendiri bantuan kepada rakyat. Kalau hati dia tenang tak apalah, pegawai dia boleh. Tapi kadang-kadang dia timbul rasa gerung tu, dia bagi sendiri. Kadang-kadang kalau dia sibuk, dia patah hati, dia rasa tenang, dia suruh pegawai-pegawai dia lah bagi makanan, bagi gandum kepada orang-orang susah. Tapi kadang-kadang dia rasa cemas. Akhir sekali dia sendiri yang pikul. Itu kita tengok orang-orang yang dididik oleh Nabi SAW, dia ada kebimbangan itu. Kemudian Nabi SAW sebut dalam riwayat lain, man ghasyana falaysa minna. Sesiapa yang menipu, sesiapa yang mengkhianati kami. Mana mengkhianati kami itu maksudnya amanah yang kami berikan kepada mereka. Sesiapa yang mengkhianati amanah kami, maknanya dia ni sebagai pemimpin lah maksudnya, dia khianat, falaysa minna, maka dia bukan dari kalanganku. Mana Nabi tak mengaku puak Nabi. Maknanya di hari akhirat dia ni bukan zumrah, bukan kumpulan Nabi. Bila dia ni bukan kumpulan Nabi, tidak berada satu geng dengan Nabi, maknanya dia ni puak lain. Bila kata puak lain, terhadap mana puak yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu maksud dia. Jadi beratlah. Jadi kena ingat lah. Kena ingat semua tu. Di dunia ni manusia menipu ni ada sebab. Manusia qarak ni ada sebab. Manusia pecah aman hal semua sebab tu kepentingan peribadi, kepentingan keluarga tu kira macam peribadi lah. Tu je ada sebab dia. Manusia tak buat sesuatu tanpa sebab. Dia menipu, dia bohong, semua tu ada sebab. Sebab apa? Nak dapat kesenangan dunia. Sebab tu dalam Quran ni Allah tekan sangat, dunia ni semata je. Semata tu dunia tu dia semata, lepas tu kamu sendiri lebih semata lagi. Dunia ni singkat, kamu sendiri lebih singkat lagi. Dunia tu singkat dah. Nama dunia pun dalam bahasa Arab, kalau dunia ni maknanya hampir. Dunia tu di makna hampir.
daripada dana. Daripada dana asal dia. Mana hampir kamu sendiri tu lebih hampir lagi. Sekejap saja. Paling kurang pun 70 tahun. Tu pun tak siapa-siapa ada orang lain 70 tahun. Nah. Kadang 60 tu pun 50 60 tu pun naik tangga pun nak mati dah. Nah. Payahlah nak cari orang 90 tahun, payahlah. Nah, maknanya singkat. Kena ingatlah. Janganlah kamu kejar kehidupan yang sekejap ini seolah-olah kamu nak hidup kekal. Maknanya itu satu kesilapan. Akhirat tu sebenarnya. Sebab itulah Quran dia tekan sangat perkara itu. Dalam hadis apa tu? Sebab manusia dia akan tertipu. Dia akan tertipu. Baik, seterusnya Nabi bersabda, Az-zulmu zulman yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Dalam riwayat Muslim dia ada tambahan di awal, ittaquz zulm. Az-zulmu zulman yaumal qiyamah. Takutlah oleh kamu kepada perbuatan zalim. Takutlah oleh kamu akan kezaliman. Kerana kezaliman itu adalah zulumat, kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Di sini saya senarai kata-kata ringkas ulama. Yang pertama, zulumat sini dengan hadis ni dia ada unsur at-tahdhir minaz zulm. Ancaman Nabi, peringatan tegas daripada Nabi supaya jangan zalim. Sebab apa? Sebab zalim tu zulumat. Zulumat mana kegelapan. Mana seseorang yang bila dia melakukan kezaliman di muka dunia, di hari akhirat gelap hidup dia. Bahasa kita berguna. Kalau hak molek kat cerah masa depan dia tak. Ni gelap masa depan. Apa maknanya? Tak berjaya, tak beruntung, tak selamat. Kita boleh fikirlah maksud dia tu. Baik, yang kedua, zulumat dengan di sini juga dengan arti al-hathu 'alal 'adl. Galakkan daripada Nabi supaya kita utamakan keadilan itu. Keadilan ini dia lawan kepada zulm. Kalau saya nak terjemuh secara ta'rif, secara istilah, zulm dengan erti tidak memberi hak kepada orang yang berhak. Itu ta'rifnya. Tu. Tidak memberi hak kepada orang yang berhak. Memberi hak kepada orang yang berhak itu makna adil. Adil ni memberi hak pada orang yang berhak. Bukan kata adil ni bagi sama rata sesuatu, tidak. Hak anak lelaki mesti lebih sebab dia kepala keluarga. Hak perempuan kurang daripada lelaki di segi pembagi harta. Itu dia panggil keadilan. Sebab itulah Ibn Khaldun kata konsep keadilan dalam Islam ni al-muwasat lal musawat. Kesaksamaan ataupun timbang rasa, bukan sama rata. Itu kata Ibn Khaldun. Kalau sama rata ni, ini dia kata sosialis. Islam tidak. Tak kira dia anak 10, ni anak seorang nak sama banyak. Tak adil tu. Ni anak 10. 10 tu hak mak ni. Hak mak tu tak kira lagi. Tak kira nak bajet peruntukan sama. Itu tidak adil. Jadi sama tu tidak adil. Dia kena timbang rasa. Itu makna keadilan. Yang ketiganya, ulama kata zulumat di sini az-zulmu zulman. Zalim itu adalah kegelapan. Maknanya zalim itu merupakan satu kekurangan besar di hari akhirat. Tu zalim di sini makna kekurangan besar. Zalim yang paling besarnya ke dia? Syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah satu kezaliman yang sangat besar. Itu kemuncak zalimnya zalim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini sebenarnya dia ada huraian, saya tidak bincang. Ulama bincang pula. Kalau tengok dalam kitab Syarah Riyadhus Salihin, hadis ni dia bincang panjang. Syekh Utsaimin itu. Dia bincang panjanglah. Hak Allah, hak jurah, semua dia bincang. Perkara tu kita akan bincang dalam bab-bab akan datang. Ni 72, ni baru 13 dulu. Dia bab-bab akan datang dia ada sebut. Kita akan bincang. Baik, seterusnya Nabi SAW bersabda lagi, innama ra'in ayyuma ra'in ghasya ra'iyatah fahuwa finnar. Lebih tegas. Nabi kata sesiapa saja pemimpin yang menipu rakyatnya, maka tempat dia dalam neraka. Terang kan? Terang. Tak ada duduk nak itu tak. Siapa dia menipu rakyat dia, menipu ikutlah, menipu lagu mana pun. Asal orang panggil menipu. Kadang-kadang SPRM pun tak boleh nak tulis.
Moga dia saing dia ada waktu kadang-kadang tu. Pun tak boleh nak teris. Kuatnya menipu, pandainya menipu. Dah kira orang ngaji 10 tahun. Duduk universiti, siapa cerdik boleh PhD, tak cerdik, mana nak menipu? Dah, siapa orang tak boleh nak teris, tak jumpa cari punca tu. Tak kira lah nipu lagu mana, peringkat mana, apa dia tipu. Kalau melibatkan tipu rakyat, tipu hak rakyat, maka tepat dia dalam neraka. SPRM mungkin tak jumpa cari, tapi tak usah using lah, Allah tahu. Malaikat Allah ni dia lebih cerdik daripada SPRM tu. Dia tahu maksud ayat. Sebab tu hadirat kita umat Islam ni boleh hari hak kita tak dapat di hari dunia. Semasa hidup kita tak dapat. Sebab apa? Sebab hak kita telah diambil secara zalim oleh pemimpin ataupun oleh orang-orang tertentu. Maka kita akan dapat balik di hari. Kena sabar. Kita sabar boleh pahala dari situ. Boleh pula kelebihan di hari akhirat. Ni maknanya kalau nak jadi pemimpin, dia kena tahu ni ayat-ayat ni. Sebab kadang-kadang pemimpin dia bukan jahat pun, tapi bila dia jadi pemimpin, suasana itu. Manusia ni kan ada kelemahan, dia boleh berubah. Sebelum jadi pemimpin, molek dia. Tiba-tiba dia jadi pemimpin, jadi teruk. Ini ujian Allah pada manusia. Kita pun belum tentu lagi. Kalau kita duduk situ, pun tak tahu lagi tu. Sebab tu dia kena sentiasa ingat, kena sentiasa doa. Tapi inilah peruntukan yang disebut oleh agama. Siapa dia menipu, boleh jadi dia dapat harta, dapat kekayaan, dapat pangkat, dapat kesenangan, pengikut ramai mana di dunia, tapi di hari akhirat finnar, dalam neraka tempat dia. Lepas tu dalam neraka pun ramai juga pengikut dia pun. Nabi SAW bersabda lagi, man istara'ahu Allah ra'iyatan falam yahutha binushin illa harramallahu alaihi al-jannah wa fi lafzin yamutu hina yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah. Sesiapa yang Allah beri amanah kepada dia untuk memerintah rakyat dia, falam yahutha binusin, dan dia tidak melakukan kebaikan untuk rakyat dia. Nus tu saya terjemah kebaikan. Dia tidak melakukan kebaikan, illa harramallahu alaihi al-jannah, pasti Allah haramkan kepada dia syurga. Illa tu saya terjemah pasti. Tu dia ada teknik terjemah dia lah. Kita tidak terjemah melainkan, pasti Allah haramkan ke atas dia syurga. Dalam satu riwayat lain, lafaz dia berbeza. Seorang pemimpin yang Allah beri kekuasaan kepada dia memerintah rakyat dia, dalam keadaan dia mati, dalam keadaan dia menipu rakyat dia, yamutu, dia mati, hina yamut, ketika dia mati, masa dia mati itu tak sempat nak bertaubat lah. Mana kalau dia ambil duit rakyat, dia tak sempat nak kembalikan kepada rakyat. Mana mati dalam keadaan bawa dosa penipuan itu, maka dia tu dalam keadaan dia menipu rakyat dia, pasti Allah haramkan kepada dia syurga, maka haram masuk syurga. Ini haram masuk syurga dengan pasti masuk neraka, sama ya. Sama itu. Mana berat tu. Molek-molek kalau boleh hui kitab ni ke wakil rakyat ni, biar dia baca sendirilah. Dah sebab kita nak mengajar sama malu bapak dia ni dah. Biar dia baca sendiri. Suka kuih ni So 72 ni banyak perkara benar ni. Biar dia baca tengok molek-molek lah. Pemimpin ni bukan apa dia, kalau kita duduk tempat dia pun boleh jadi setengah, boleh jadi teruk juga, boleh jadi tak tahulah. Sebab tu kalau rasa tak elok, jangan tebang awal-awal lagi. Maknanya kalau dia lah sebab kita lah tak. Misalnya kita ni tidak baik hubungannya berapa, kita bila kita baca, kita lepas dah cerita bab yang keberapa dah tetap buat baik pada berapa, kita rasa lah ke mana. Di kalangan kita boleh ada di kalangan kita ni lah, masing-masing lah tu. Setengah orang dengan ibu bapa okey sesat, tapi dengan jiran pula masalah. Setengah orang tu dengan jiran tak ada masalah dengan isteri pula. Kadang-kadang baik belaka tu, dia masalah dari sudut lain pula, sangka buruk pada orang, fitnah. Banyak masalah manusia ni, dia tak serupa. Jadi masing-masing tu bila dia baca tu, dia terasa ke tidak, nak suruh terasa tu. Lepas tu kalau dia tak terasa juga, tu maknanya kelemahan dia lah. Dan kelemahan itu dia memberi kesan sangat buruk di hari akhirat. Atas dunia ni mungkin tak nampak. Dalam teks lain disebutkan
seorang yang zalim tidak akan mencium seorang yang zalim. Kena ingatlah, zalim yang saya sebut sini ni hak paling besarnya pemimpin lah. Walaupun dia menyentuh semua peringkat, bukan pemimpin saja, kita semualah. Kullukum, Nabi kata tadi kan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dalam setengah riwayat sebut gitu ya. Hak kita baca tadi lain, kullukum ra'in wa kullukum kullukum ra'in. Kemudian disebut tadi al-imam, al-imam tu sebut apa tadi? Mana tadi? Mana tadi? Mula-mula tu tak? Tu mula-mula bawah tu kan? Al-imam ra'in. Mula-mula kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Al-imam ra'in. Mana pemimpin tu ra'in, hak tu hak nombor satu sekali ya. Sebab tu Nabi sebut khusus. Nabi tak kata az-zawj ra'in, suami tu ra'in, sebab hak tu termasuk dalam kullukum mas'ulun. Kullukum ra'in termasuk dah. Hak tu ramah. Ni hak paling berat sekali, imam. Imam. Hak tu, sebab tu Nabi sebut secara khusus, dan dia bertanggungjawab terhadap rakyatnya. Hak tu paling beratnya. Misalnya kalau dalam negara kita siapa? Perdana Menteri. Lepas tu timbalan dia, dan kita kata menteri-menteri kabinet, semua tu merupakan satu tanggungjawab yang berat. Kalau dia tu habis rem dah buat tidak menipu, cuma tidak berjaya, hak tu tak berdosa gitu. Tak berdosa. Tapi kalau dia tak berjaya, ikut orang lain. Lepas pada tu kukuk orang lain boleh buat. Jangan buat kerah pedas itu dah. Ikut orang lain pula dah tak berjaya kan. Cuba tengok, cuba perhati molek. Saya sebut ni bukan saja Sayyidina Umar 2 tahun je. Setahun je. Setahun je. Cuma ada beberapa orang dia wis sampai 2 tahun. Pegang jawatan. Dia tengok prestasi Sayyidina Umar. Baca dari buku sejarah dia. Sayyidina Umar ni antara pemimpin dah kalangan 4 orang tu, Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, dialah paling cerewet bak rakyat. Dia tengok tak puas hati dengan kepimpinan. Dia tengok kesal pemimpinan. Dia setahun je dinilai. Kita sini 5 tahun. Lama tu. Sayyidina Umar setahun je. Ada beberapa orang dalam, saya tak ingat nama, dia wis sampai 2 tahun. Tapi umumnya setahun je. Kita kata setahun tak ada nak buat gapo, tak faham, tak ada habis baca, tak saja di pihak orang lain. Dah banyak kecek. Sayyidina Umar setahun je. Bagus tu. Pertama sekali dia bimbang, takut dosa tu banyak. Mana dia kesian, bukan kesian kepada orang tu juga. Dia tak tahu. Jadi Sayyidina Umar ni dia kata dia menilai seseorang. Sebab tu Sayyidina Umar ni, Sayyidina Umar ni cerita dia ni, kita boleh baca lah. Sebab tu perlu bagi saya, sebab ensiklopedia ni kalau kira biasa orang tidak buat kuliah ensiklopedia ni. Muka dia besar, saya dia 3 jilid. Saya buat kuliah tu sampai dah lah sekali sebulan. Gak Ali Jumaah kata nak habis bila ustaz, kata insya-Allah sebelum mati habis. Ni masalah kita. Ana lah Allah tak belagang ngimna. Bila baca kitab pusing takut habis. Pusing takut habis. Waktu tanya habis bila? Pelik ngerti dah. Kalau kita nipis pun pasti kedai kan. Tak pasti mati, tak tahu bila. Buku tu dia sebut lah. Misalnya saya ambil satu contoh. Ada satu report, tak tahulah siapa report disebut begitu ya. Kata tentera dia, bukan ketua ni, tentera biasa, mewah hidup. Cerita ni tentera di Mesir, di bawah pemerintah Sayyidina Umar. Kata makan ayam dan nak hari. Siapa report? Tak adalah rakyat report tu. Sayyidina Umar hantar wakil pergi siasat, betul ke tidak? Makan ayam ya. Bukan tiba dengan rebah-rebah ya. Allah ni tiba dengan rebah-rebah. Makan ayam dan nak hari. Bila pergi siasat, salah satu jawapan daripada itu, dia kata sebenarnya memang kita makan. Dia makan ayam, gula ayam ni dia panggil apa? Dia ada istilah dia, saya tak ingat nama. Macam bubur lah. Kalau kita roti cicah gula. Gula tu dia buat daripada kaca dah adalah. Tapi salah satu bahan dia ayam lah. Daging. Dia capur. Sarik ke? Sarik ni. Dia adalah beberapa nama tu. Sarik ni dia kira makanan tu hak kira berzat lah. Bukan kata bubur kaca dah. Sarik. Sin, sa, ra, ya, da. Sarik. Dia kata betul. Saya nak tanya, ambil mana duit tu? Tanya. Mu beli ceruk Okyoba 200 ni ambil mana piti? Misalnya lah. Dia kata kami kongsi
Dia kongsi, tentera dia ayat, kami kongsi. Contohlah saya buat contoh. Misalnya bila kita nak makan ayam memang lepas kita kongsi waktu bik 5 ayam sehari. Dia kongsi sama tentera. Dia bukan ambil duit, dia tidak ambil, tidak penipu, tidak rasuah, ada. Bila terbukti itu Sayyidina Umar kata tak apalah. Sayyidina Umar kata aku minta maaf sebab aku bimbang takut kamu tersalah. Aku bertanggungjawab depan Tuhan. Aku bimbang. Tentera dia tak boleh terima. Tentera dia kagum pula Sayyidina Umar. Aku bimbang pada kamu, bukan kepada aku. Aku ni sekarang, kamu tu di hari akhirat. Boleh jadi kamu lepas di dunia. Aku buat ni kerana aku bimbang kepada kamu. Bimbang kepada anak isteri kamu duk makan benahara. Lepas tu, ialah kita kata Sayyidina Umar hidup dia. Bagaimana hidup dia? Sayyidina Umar ni kaya. Jangan kita kena tahu Sayyidina Umar ni kaya. Kaya sebelum masuk Islam lagi Sayyidina Umar ni. Dia kaya. Tak apalah kalau baca buku tu boleh tahu Sayyidina Umar ni ambil gaji ke tidak. Tak kalau kita dia tak tahu. Sayyidina Umar ni ambil gaji ke tidak jadi khalifah tu. Ambil atau tak, tapi kan cukup tahu dia kira. Kalau ada lebih dia hantar balik. Sebab saya nak pakai. Ada ke pemimpin gitu? Atak klik. Koh tu ada. No. Atak klik tak ada. No, ya sebab tu kita sebut ni hadirat, jangan kita nampak orang, saya tidak maksud gitu. Mana kalau kita duduk situ pun takut jadi gitu juga. Bimbang juga sebab kita Allah tak uji lagi. Mungkin kita duduk main bawah, duduk buah sedap lah. Sebab tu tak usah tebing lah. Kalau tak agak tak usah tebing. Sebab apa hadirat, kalau kita terlibat tu kan berat kita. Kalau kita baca ni dah berat lah. Tak habis nak makan kita. Bukan tak habis nak makan, tak habis makan. Lain, tak habis nak makan tu lain. Tak habis makan. Tak mampu kita nak hadapi seksaan Allah di hari akhirat. Siapa begitu saya normal. Padahal kita kata makan sarit. Bubuk apa ni kita kata air gula apa ni roti cicah gula daging ya kita teruk. Tu pun asal dia nampak mewah. Dia bimbang. Bimbang. Tu peringatan untuk kita. Cuma bila saya sebut gitu kat hadirat, kalau kita sayang kepada pemimpin kita, kena doa lah. Doa supaya dia tidak terjebak dalam kesalahan. Lepas tu hukum sangka buruk pada pemimpin ni lah ke mana supaya kita dosa, supaya kita kalau fitnah pemimpin, kalau tak jelas jangan kita kecek. Cuma kalau kita cuma masalahnya lah ni ya. Iyalah kita kata kalau pemimpin tu nampak luar biasa kekayaan dia, rakyat berhak tahu, berhak tanya. Sebab saya nak ajar dia gini, kalau nak main dalam FB, kita perhara apa pemimpin kita kaya gini. Sekadar tu orang tak panggil fitnah. Orang tak panggil mengumpat tu. Kita menimbulkan kebimbangan. Tak apa gitu. Jangan kata pemimpin ni korak gini, mana bukti. Tapi kita rasa saya pelik. Mana pemimpin kaya gini semua? Rumah juta. Kita kata berhak persoal. Seperti mana Sayyidina Umar persoal. Dia punya kerajaan apa ni pemimpin dia Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Umar ramai mana ya Sayyidina Umar lucu ke jawatan sebab Sayyidina Umar tak yakin. Nampak pelik ni. Sayyidina Umar tidak tuduh dia, tapi saya rasa tak yakin dengan dia. Betul tak jawatan. Setahun jadi nilai. Adalah beberapa orang disebut dalam kitab 2 tahun dia bagi sekat tu ya. Kata kalau hak juga tak apalah. Ada setengah-setengah tu dia lucu jawatan tu sebab apa? Bukan kata korak, bukan penipu, tak pandai mereka. Juru orang baik tapi tak pandai. Saya nak kata tak boleh. Mana kalau kita biarkan gitu teruklah jadi negara. Gitulah dia. Nabi SAW bersabda, "Ma min amiri asyarah illa yu'ta bihi maghlulatun yaduhu ila unuqih atlaqahu adluhu wa awbaqahu jawruhu." Setiap pemimpin, Amir Asyarah ni pemimpin yang memerintah 10 orang asal dia. Kalau 10 orang dia merintah, ada ke pemimpin merintah 10 orang? Nak ayatnya paling minimal lah. Kita kata keluarga lah kalau 10 orang. Tak lah, tak kira lah. Kalau 10 orang saja dia merintah rakyat dia, tu dia akan dibawa pada hari akhirat dalam keadaan tangan dia terbelenggu di leher. Ni gini tangan dia duduk gini. Diikat. Tu makna maghlulah yaduhu fi unuqi. Itu maksud ila unuqi. Maka keadilan diri dia akan berusaha untuk melepaskannya, sedangkan kejahatan yang ada dalam diri dia berusaha untuk menahan dia, untuk menjerumuskan. Au baqahu jawru, au baqahu ni
maknanya membinasakan dia. Jauruhu, jenayah dia, kesalahan dia, au baqau, berusaha untuk memusnahkan dia. Apa maksudnya? Cabaran kuat, ujian kuat. Seorang jadi pemimpin sangat kuat ujian. Kadang-kadang dia ujian mari daripada isteri dia, mari daripada ibu dia, mari daripada kawan-kawan dia. Orang tipu dia, misalnya menyebabkan dia terfitnah, macam-macam ada pemimpin ni. Saya malah sebutlah di Kelantan ni. Nah, di Kelantan kita ni ada dalam tempoh pemerintah Datuk Guru ni. Saya tahu ni sebab keluarga dia sendiri sebut pada saya. Jadi adalah, saya tidak sebutlah pemimpin peringkat mana, kira-kiranya pegawai jawatan lah kerajaan negeri. Dia ni juh lah dia ni. Akhir sekali tokai besar tu bui kereta percuma pada adik dia. Bui kereta percuma pada adik dia. Adik dia pun pelik, bapak baik pada aku ni. Dia bui pakar ahli. Tengok tu orang ni, dia target. Dia makna dia ialah manusia ni kadang-kadang dia cara. Dia bui pakar kereta berapa bulan baru dia goyak dia nak gapo. Dia hadiah kereta kat kawan ni pun jadi betul. Murah kereta beri. Ingat mudah nak beli kereta ni. Boleh beli. 2-3 bulan lepas tu dia mengoyak. Rupanya nak minta projek, nak suruh dia pergi kecek, bawa dokumen bagi kepada abang dia, hak pegawai jawatan. Adik dia kata, beli kereta ni kini. Tapi muncullah adik dia ni jenis biasa ni tukar lah juga. Tak apa, dia kata, ambil semula kata. Dia beli semula. Cerita ni saya tahu ni sebab anak dara dia tu kawan saya. Dia kata parut, dia kata fitnah besar dia kata ni. Jadi pemimpin ni. Alhamdulillah. Mana dia kata lepas lah pot dara dia tu. Maknanya manusia dia kereta pula kereta mewah kalah. Nak projek, nak suruh apa tu, nak direct kepada pemimpin tu tak berani melalui adik dia. Kadang-kadang melalui bini, macam-macam lah tidak. Itu berlaku sepanjang sejarah tu. Cerita-cerita begini. Nak ayatnya ujian tu. Itu maksudnya. Kadang-kadang keadilan dia tu tak mampu nak hadapi. Kalah dia. Ada juga setengah tu kalah. Dia jauh molek-molek. Tapi tiba-tiba berubah jadi gitu. Misalnya saya pernah dengar ayatnya cabaran menjadi seorang pemimpin. Berat. Sebab tu Nabi sebut ni sebab apa? Sebab dia ujian. Dia sebelum dia jadi wakil rakyat tu memang bagus lah dia. Tapi bila jadi wakil rakyat, dia kerana nak memenuhi dia punya pengundi dia, sampai peringkat dia ambil duit daripada token-token ni. Dan dia tersebut dalam satu forum perdana. Dia kata saya kena jaga pengundi saya. Maka dia selalu sebut. Saya dengar dia tu. Sehingga panelis yang lain terkejut dia sebut gitu. Lepas tu jadi isu, muncullah jadi isu di kalangan pokok dia. Saya tahu sebab ada guru kita jugalah. Jadi panelis saya kata, kalau gitu maknanya awak ni sebenarnya maknanya mana berlaku korup jugalah. Dia kata kalau saya tidak buat gitu, dia pengundi saya. Dia jadi gitu. Kita pun dengar, mana dia? Tu. Waktu saya sebut secara umum lah. Waktu jelas sungguh tu. Saya ulang 2-3 kali dalam video tu. Kata betul ke dia ni? Dia sebut gitu. Jadi situ tu dia ambil duit lagu mana dia tak tapi fitnah dah tu. Mana kita yang dengar ni terkejut. Tu bahaya tu. Kena beringat lah. Hadirat dalam kes penipuan ni kan. Saya jadi imam 3 tahun ni, ada beberapa kes yang sampai kepada kita lah. Dia kata sebelum dia menikah, sebelum anak itu tu, ialah dia sebut lah, dia kata lagu mana ustaz saya ada seorang tu pergi mengadu, dia pejabat imam Masjid Londan. Saya malah sebut lah sama. Tapi saya sebut terai lah, kata dosa haram, dosa besar tu, awak kena kembali. Mana dia ambil hadiah, dia pegawai kerajaan, tapi duit dia tak cukup, dia terpaksa. Jadi dia ambil lah sagu hati orang bui. Saya kata tak boleh ambil. Misalnya orang ambil zakat dengan Nabi tak bui, kata terima hadiah. Tak boleh. Dia kata hadiah. Tak, kalau awak kata apa tak bui saya. Hadiah tu tiba-tiba bui ke awak. Maknanya ada tu sesuatu tu. Tak boleh. Tu. Patut ada satu kes terbaru. Satu kes terbaru tu dia bagi cek kapal. Mana kapal nak memenuhi spesifikasi dia lah untuk diluluskan, cek kelulusan tu, dia pergi cek kapal ni selamat ke tidak. Selepas dia buat kelulusan tu, dia uji kelulusan, memang betul lah spek dia tu kira mencapai tahap dia lah, diberi hadiah yang besar jugalah pada dia. Diberi hadiah selepas tu.
Lepas dia ambil hadiah buat balik tu, dia mari jumpa saya. Dia kata, boleh ke Ustaz? Saya kata, apa dia ambil hadiah tu? Dia kata, tak ada perjanjian ke apa. Selepas saya luluskan dia punya kapal dia tu, dia pun beri hadiah. Tak ada perjanjian. Saya kata, tak boleh. Apa dia tak beri ke orang lain hadiah tu? Orang miskin amal lagi. Tiba-tiba beri pada awak yang kaya, gaji puluh-puluh ribu. Dia kata, kalau dia nak rasuah saya, dia beri sebelum tu. Gang orang rasuah beri dulu. Dia beri lepas tu. Dia pun dia saya nak beri balik. Muka bersakatlah hadiah tu. Saya kata, tak boleh, kena beri semula. Ni cabar dia. Lepas tu dia kata, lagu mana Ustaz dosa? Tak boleh. Tak boleh ni. Kalau dia betul-betul nak bantu, beri ke orang lain. Orang susah nak makan, tak cukup. Akhir sekali dia tanya, patut lagu mana kalau duit ni saya ambil, saya beri ke orang miskin. Kata, masalahnya takut timbul fitnah akan datang. Ambil. Biar dia beri awal-awal. Sebab kita kena jaga. Ni lah ya, benda ni. Berat tu padahal bukan pemimpin tu. Dia tu bahagian nak kelulusan kepada bahagian tu kapal adalah dia punya kerja dia tu. Kalau pak kita ni dia cek kila lulus ke tidak. Cuba. Benda gitu. Ni semua ni jalan. Mana amanah tu. Amanah tu kan. Baik, seterusnya dalam riwayat lain Nabi bersabda, Allahumma, ni Nabi doa, ni doa Nabi. Allahumma man waliya min amri hadhil ummah syai'a farafaqa bihim farfuq bih wa man syaqqa 'alaiha fashquq 'alaih. Wahai Allah, sesiapa yang bertugas, perhati molek, sesiapa yang bertugas mengurus kepentingan umat Islam. Saya sebut umat Islam sebenarnya ini bukan umat Islam saja sebenarnya. Umat ini ni maknanya masyarakat, rakyat lah. Tak kira lah orang kafir pun termasuk ni. Orang kafir pun termasuk. Rakyat atau orang tidak Islam termasuk juga. Mana pemimpin ni wajib dia jaga walaupun orang tidak Islam pun. Misalnya pemimpin Islam di negara kita, kan rakyat ada tidak Islam, India, Cina. Kalau dia aniaya Cina tu, sepatutnya Cina ni hak dia apa dia dapat? Dia tak beri. Dosa sepatutnya. Sama ya. Baik. Kalau dia bersikap farafaqa bihim, dia bersikap lemah lembut terhadap mereka, maknanya dia bersikap baik terhadap rakyat, farfuq bihi, maka sayangilah dia. Nabi kata, ya Allah, engkau sayangilah orang yang sayang kepada rakyat dia, orang yang buat baik pada rakyat dia. Wa man syaqqa 'alaiha, dan sesiapa yang menyusahkan rakyat dia. Perhati molek ni kita nak hura apa, kena fikir sedikit lah. Nak hura dia bersifat subjektif sangat ni. Sesiapa yang menyusahkan rakyat dia, syaqqa 'alaiha fashquq 'alaih, maka susahkanlah dia. Susah ni boleh jadi tak nampak hari dunia ni, hari akhirat. Cuba tengok pemimpin, ada setengah-setengah tu. Ialah kita kata ni kita sebut ni ada sebagai peringatan kita boleh berlaku. Sebab tu kita bila berlaku pada seseorang tu, jangan kita rasa gembira pula. Kadang-kadang setengah anak pemimpin kan, anak dia terlibat dengan dadah, terlibat dengan penipuan, terlibat dengan perempuan, terlibat dengan perkara-perkara jahat. Bukan sekadar jatuh maruah anak dia pun jatuh maruah. Tidak gitu. Zaman sahabat itu ada anak pemimpin minum arak. Ayah dia sendiri rotai 40 rotai. Boleh berlaku bila-bila pun. Tapi kita ni kena beringatlah. Walaupun kita tidak memimpin, kadang-kadang Allah nak jatuhkan maruah kita, dia buat pada anak kita, dia buat pada isteri kita kadang-kadang. Itu kena beringat. Boleh jadi gitu. Boleh jadi. Jadi hak ni jelas Nabi doa. Mana Nabi doa, mana orang panggil doa secara ta'liq dia panggil. Kalau ya Allah, kalaulah pemimpin itu dia buat baik pada rakyat dia, buat baiklah pada dia wahai Allah. Tapi kalau dia menyusahkan rakyat dia, menganiaya rakyat dia, fashquq 'alaih, susahkanlah dia. Nabi doa secara ta'liq, gantung. Nabi gantung doa itu. Kalau boleh kita doa gitu. Kemudian Nabi sebut lagi dalam sabdanya yang lain. Nabi kata, sayakunu umara fasaqatun jawrah faman saddaqahum bikadzbihim wa a'anahum ala zulmihim falaysa minni walastu minhu walan yarid alayya al-hawda. Nabi kata akan muncul, sayakunu ni akan datang selepas aku meninggal, akan datang ada pemimpin-pemimpin yang fasik dan jahat. Fasik ni gini saja. Fasaqah ni dia sendiri tu jahat. Dia sendiri tu. Masalah peribadi dia tu tak molek.
Jawrah ni kejahatan dia tu kepada orang lain. Dia fasik. Fasik ni kalau dalam istilah ulama, dia sendiri tu bermasalah. Boleh jadi dia tak semaya, tak baca Quran, pemimpin tak baca Quran. Sebab kalau zaman sahabat pemimpin lah paling banyak baca Quran. Pemimpin tak baca Quran. Dia baca seorang anak hari. Quran dia tak baca. Mana buruklah akhlak dia tu. Anak dia tak jaga, ibu bapa dia tak jaga. Mana fasik tu diri dia sendiri tu fasik. Jawrah ni dia ada kejahatan luar. Jahat dia terhadap rakyat, jahat dia kepada orang bawah dia, tu mana. Dia peribadi jahat dan dia melakukan kezaliman pada orang. Itu maksud dia hadis ni. Faman saddaqahum bikadzbin, dan sesiapa yang membenarkan, yang memperakui, melindungi pendustaan dia, kejahatan dia, wa a'anahum ala zulmin, dan menolong mereka di atas kezaliman mereka. Mana kita sebagai rakyat tahu dia jahat. Ni kalau hak tahulah, cuma sekarang ni kita tengok setengah-setengah tu dia tidak tahu. Tak tahu tu bak ni kalau tahu. Tolong dia, bantu dia. Cover dia, kita kata dak. Backup dia, sedangkan dia tu pelawak, bohong, tipu, banyaklah. Falaisa minni, dia bukan puak aku. Falastu minhu, aku bukan puak dia. Padahal kalau kata dia bukan puak aku tu ya dah berat lagi. Dia bukan puak aku bukan puak dia. Dan dia tidak dapat datang ke haud untuk minum air di telaga Nabi, di kolam Nabi Kausar itu. Sedangkan itu saja sumber di hari akhirat, sumber air untuk diminum hanya daripada telaga haud itu ataupun kolam Kausar itu saja. Tiba-tiba dia tak boleh pergi minum air. Cuba tengoklah dia dahaga setara mana. Apa kesalahan dia tu? Salah satunya kerana dia telah menzalimi rakyatnya. Kan kita tengok kan pemimpin bila dia jatuh ke dia, tengok duit banyak, kita kata hak dia arak, hak sebelum tu dia arak. Lepas tu di tempat kita diri pun ada. Banyak. Kita buh baju lemari pun tak penuh. Dia boleh sambung diri lah tu. Kita buh baju pun tak penuh lemari. Jadi maknanya beratlah, kita pun tak boleh nak mikir kita sebagai rakyat. Wallahualam lah. Tapi gitulah. Cuba tengok Husnul Mubarak tu, kita tengok dah. Wallahualam lah betul ke tidak, tapi kira-kiranya gitulah. Penuh duit. Hak berlaku di Sabah, Sarawak, kita kata dah. Dia lah tempat-tempat ni. Saya sendiri tengok. Musim pilihan raya. Inilah mudah pilihan raya lah mudah ni. Orang pemimpin, bila kecek atas stage sejuk hati tengok. Saya kata malam pilihan raya penuh bonek kereta duit. Kejut dia. Lu dah ada dia. Dia tengok dia. Mungkin dia jenis mengaji hadis juga kan. Tasir lepas tu tasir terlebat. Malam tu nak bagi kopuh ni. Penuh balik kereta duit cash. Enggak budak kena habis ni. Setara tu nak ya. Tu di orang Melayu Islam kita tu. Kalau luar negara kat lagilah kita tengok tak. Tu mana itu perkara tu biasa berlaku kan. Jadi nampak hebatlah, senanglah hidup di dunia. Tapi di hari akhirat nak minum air pun tak boleh. Dalam riwayat sebut manusia-manusia yang melakukan kejahatan, khususnya yang melibatkan hak orang lain ni, bila dia pergi dahaga sangat. Nak pergi minum air tu, malaikat tengok jauh lagi. Terus malaikat pergi halau dia. Tak dapat minum air. Cuba bayangkan macam mana. Na'udzubillah min zalik. Dalam satu riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ma min qaumin ya'malu fihim bil ma'asi hum a'azzu wa aktharu mimman ya'malu thumma lam yughayyiru illa ammahumullahu bi'iqab. Apabila ada sekelompok orang mulia, apabila ada sekelompok orang yang mulia dan berjumlah lebih besar daripada orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat, tapi mereka tidak boleh merubah kemaksiatan mereka, maka Allah akan menimpakan azabnya kepada mereka semuanya. Maknanya kalau ada sebahagian manusia di satu tempat itu melakukan maksiat, orang baiknya ramai, tapi tidak ada usaha untuk cegah kemungkaran itu, cegah maksiat itu, Allah turun bala kena semua. Bila turun bala kena semuanya. Maknanya maksiat yang berlaku dalam masyarakat kita ni, kezaliman dan sebagainya, kalau kita tahulah berlaku kezaliman, kita kena cegah lah. Kalau kita tidak cegah, kalau Allah turun bala, dia kena semua. Itu maksud dalam ayat ni, dalam hadis ni. Kemudian dalam satu riwayat lain,
Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan daripada bapanya, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar wa la ta'khudunna 'ala yadayil musi wa la ta'turunnahu 'ala al-haqqi atran aw la yadribanna Allahu biqulubi ba'dikum 'ala ba'd thumma la yal'anannakum kama la'anahum ya'ni bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Demi zat Tuhan yang nyawaku berada dalam genggamannya, perintahkanlah olehmu, mana kamu suruhlah orang buat perkara baik dan kamu laranglah orang melakukan perkara mungkar, dan kamu peganglah olehmu tangan orang yang berbuat jahat. Mana kita tegahlah. Bila orang nak buat perkara jahat, tegahlah oleh kamu, dan bimbinglah ia agar ia berada di atas jalan kebenaran, atau Allah akan menanamkan permusuhan ke dalam hati sebahagian kamu terhadap sebahagian lain. Kemudian Allah akan melaknat kamu semua sebagaimana Allah melaknat mereka, yakni Bani Israel, melalui lisan Daud dan Nabi Isa putra Maryam. Di sini hadis ni pun jelas sebut. Makna kalau kita tidak halang orang buat perkara jahat, orang buat zalim, kita tidak cegah, tidak ada usaha cegah, maka Allah akan, pertama sekali, dua perkara Allah sebut sini. Kalau berlaku maksiat, berlaku perkara mungkar, kezaliman, tiba-tiba kamu masyarakat ni tidak cegah perkara itu, dua perkara Allah akan turunkan bala. Yang pertama, Allah buat hati kamu jadi bertelingkah, berlaku permusuhan, perbalahan dalam masyarakat, tak tenang masyarakat. Di sini kena ingat lagi, ni sebab dalam konteks syariat. Maknanya kadang-kadang timbul ketegangan dalam masyarakat ni salah satu sebabnya kerana tidak ada semangat amar ma'ruf nahi mungkar itu. Allah turunkan perbalahan, hati saling benci membenci, saling berprasangka buruk sesama sendiri. Yang kedua, Allah melaknat. Laknat ni apa? Allah turun bala. Laknat ni Allah tarik rahmat. Dua perkara. Berat tu. Ialah hadis-hadis tak setuju, tak apa bagi saya nampak ada dah ni sekarang. Kadang-kadang sama-sama kita ahli-ahli sunnah pun tak boleh selih sikit. Nak masa-masa jadi saka bu kata kau tu, kata kau ni. Tak boleh nak duduk dia lidah tu. Tak boleh nak duduk dia tangan tu. Tak boleh nak mikir, takut dia tidak masuk gitu Ya Allah kau. Kadang-kadang barang tarik ni, kadang-kadang dia boleh salah faham. Tak ada tu buah-buah tu. Tengok sikit berok pakai waktu lebih lalu nak. Orang kita learn. Hanya ada tu. Tak boleh nak mikir. Ya Allah kau. Kan banyak kan pengalaman kita, bila timbul kenyataan kata pemimpin kata gini, orang ni kata gini, tiba-tiba tak benar. Mainan media saja. Kita ni berkebuk berasak tu api dah bahar. Tu kena beringatlah, dia kena beringat. Sebab tu bagi saya, kita boleh pahala kalau kita japuk lah, kita buat komen, tapi komen tu komen yang membina. Kita bina pemikiran. Boleh. Orang boleh tupai. Kalau betul lah dia kata gini, kena pastilah dulu gini. Kita rakyat dengan cara pandangan saya begini secara ilmiah. Tak apa tu. Tu boleh pahala tu. Boleh pahala. Ni siapa sebut kata bakal limuk dia pelacur kali. Orang Islam tu kecek gitu. Bunyi tengok dalam status dia tu nampak haji tu. Tu saya waktu tak usah haji, tak usah terlibat lah. Kalau nak terlibat, cuba kita post tu, kita tag sesuatu tu biar boleh orang jadi main mikir. Lepas tu kalau orang nak kata juga ikut dia. Kalau tentu kita tak apa lah. Takut kita jadi boleh dosa, tak ada pasal-pasal ya. Tu bimbang gitu ya. Dua perkara ni, ingat dua perkara ni. Kalau kemungkaran berlaku dalam masyarakat kita, tiba-tiba kita, komuniti masyarakat tidak bertindak meletakkan perkara itu di atas landasan itu, tidak berusaha menyekat. Sedangkan dalam hadis sebut akhul zalim awil mazlum, unsur akhaka zalim awil mazlum, unsur akhaka az-zalim awil mazlum. Tolonglah oleh kamu saudara kamu, sama ada dia zalim atau dia dizalimi. Tak ada usaha ke arah tu. Dua perkara Allah akan turunkan kepada masyarakat. Yang pertama, Allah turun perasaan benci membenci hingga berlaku perbalahan.
Yang kedua, Allah turunkan laknat. Laknat ni maknanya Allah tarik rahmat. Bila tak ada rahmat, masyarakat tu jadi kepanasan. Hilang, ekonomi pun jadi merosot, perniagaan pun jadi merosot. Banyaklah perkara berlaku kan. Ekonomi pun meleset, kita kata. Itu salah satu lah. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Sesiapa yang mengada-ngadakan suatu perkara dalam urusanku, yang mana perkara tersebut bukan daripada ajaran aku, bukan daripada urusan agama, bukan agama ajar gitu, maka ianya tertolak. Ni kita kata mana pula mari hadis ni dalam bab pemimpin yang zalim ni. Sebab ayat ni salah satu bentuk kezaliman. Kadang-kadang saya faham gini ya. Bila saya baca, saya faham gini. Dia hadis ni sebenarnya hadis yang ulama letak di bawah bab bid'ah ni. Asalnya ayatnya perbuatan bid'ah tu kalau dilakukan oleh pemimpin, dia lebih besar, lebih parah lah. Pemimpin yang menjadi penganjur kepada perkara bid'ah tu. Selawat perdana peruntukkan kerajaan 1.2 juta. Buat tu ada 3 jam habis 1.2 juta. Bawa mari daripada luar negara 32 orang. Dak mari kosnya habis 1.2 juta. Duit siapa tu? Duit siapa? Duit orang kita duk beli bawang, duk beli kuah tu. Duit tu ni. Tu apa tu lagu kan? Tu beratlah. Benda-benda bid'ah ni. Tu itu juga mesti kita tental. Mesti kita halal. Takut jadi setengah negara agak teruk lah, macam nak sekat tak alih dah setengah negara tu. Punya khabar sehari 2 tempat kita ni, Allah tolong sungguh lah ni. Mana alah ke sering tau. Pakat duk ambil air gapo tahu tu di pokok tu. Perak sungguh lah. Dulu patah senak tak jauh dah tu tak. Benda-benda gitu nak mana tak tahu dah masyarakat kita. Kita pun tak lagi tu. Saya tengok dalam video. Tak tahu lah video. Lah berat sungguh hati-hati masyarakat kita. Dia ikut orang royak. Tahu tu. Betul lah nanti ada benda sesak lah. Tak ada tak apa. Dia sepatut kena bertindak segera lah tu. Tak tahulah mungkin bertindak dah kena bertindak segera. Tak boleh biar gitu. Kita ni tak apalah duk ngaji sama ni orang kampung tu. Hak pergi semai jemaah yang masjid tu. Tu pergi dak tak motor. Tu. Kesian. Kemudian Nabi SAW bersabda pula, man ahdath hadathan aw awa muhdithan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain la yaqbalullahu minhu sarfan wala adla. Sesiapa yang mengada-ngadakan suatu perkara yang baru ataupun melindungi orang yang mengada-ngadakan suatu perkara. Kita terjemuh gini payah nampak, kita terjemuh gini mudah nampak. Terjemuh maksud dia, sesiapa yang melakukan bid'ah, senang. Tu maksud dia sebenar. Sesiapa yang melakukan bid'ah dan sesiapa yang melindungi ahli bid'ah, tu sebenar maksud dia. Baru kita tidak payah kita nak faham. Tu maksud dia hadis ni. Man ahdath hadatsan aw awa muhditsan, sesiapa yang melakukan bid'ah ataupun dia melindungi orang yang melakukan bid'ah, Allah, malaikat dan manusia seluruhnya melaknat dia. Allah tak terima daripada dia ibadat wajib dan ibadat sunat dia. Allah tak terima. Sebab tu Ibnu Umar, saya sebut di masjid Langgar semalam. Ibnu Umar ni Syekhus Sahabah, maha guru sahabat tu. Bila dia mari masjid Madinah, dia tengok Tok Bilal ni bel lepas tu iqamah, kemudian lepas iqamah kata lagi salah. Sebut gitu ya. Dia surat taubik daripada masjid. Dia tak semaya masjid. Bawa bid'ah. Dia kata dalam azan tu ada dah ke as-salatu khairum minan nar. Cukup dah tu. Lepas tu dalam iqamah apa ada lagi tu as-salatu khairun apa ni? Hayya 'ala salah tu. Ada dah ke hayya 'ala salah tu? Hak tu marilah semaya. Apa duk kata lagi selepas iqamah tu salah. Nabi tak pernah buat, sahabat tak pernah buat. Itu bid'ah bagi dia. Sebab tu dia suruh orang akak dia. Sebab pada waktu tu Ibnu Umar dia buta mata dan dia bila duduk tak boleh bangun, kena akak. Dia surat taubik daripada masjid. Apa tu? Bid'ah dia tu. Ni sikap ni. Dia kena tegah dalam masalah ni. Ni kita takut.
Malah nak itu banyak no. Dia jadi takut. Dah lah katu, takut belakang gitu no. Padahal bahaya tak aja tengok belakang tu. Takut go tu, takut go ni. Jadi pengecut jadi umat Islam. Kesal dia tak tahu kesal dia. Sepatutnya dia kena takut pada kesal ni. Jadi Allah laknat, malaikat laknat, manusia soleh laknat dia. Manusia ni ulama sebelah awan nas aja manusia yang soleh, bukan manusia yang taleh. Manusia taleh ni jahat dalam bahasa Arab. Soleh ni baik. Manusia juga laknat. Manusia baik. Allah tak terima ibadah sama ada hak wajib atau hak sunat. Hak tu sepatut kita takut ni. Bid'ah yang boleh jalan sebab ada orang kita duk main takut tu. Nak jaga air muka kau tu, nak jagalah hubungnya. Pak bila tak jadi bagi lagu tu, kau duk main lagu tu nak jaga sampai bila siapa ya. Jadi kalau kita pakat tak buat, kita protes gitu, benda tu dia mati ya. Tu sebenarnya. Kita tak usah kata gapo, tak usah tu kata, tak usah kata, jangan buat. Pakat tak usah buat. Tu sebenarnya. Jangan dikecek. Kalau kecek dia timbul masalah. Tak usah buat. Baik. Nabi SAW bersabda, man la yarhamu la yurhamu. Orang yang tidak kasihan belas kepada orang, dia tidak akan dikasihan belas. Orang yang tidak sayang, tidak rahmati orang lain, dia tidak akan disayangi dan tidak dikasihani oleh orang lain. Kemudian Nabi SAW bersabda, ni di bawah bab ni maknanya perkaitan ni dalam konteks mana orang tu, seorang tu ada kuasa, tak kira lah kuasa peringkat keluarga ke, tak kira lah, tak ada rasa kasihan belah kepada orang di bawah jagaan dia, maka dia tidak akan dikasih. Allah cabut ni berat ni ingat hak paling berat dalam hidup kita ni, antara yang berat lah, Allah cabut perasaan hebat dalam diri kita. Orang tak kuasa, orang tak respect kita. Ngaji tinggi, kalau tengok pencapaian akademik kan, oh hebat, tapi orang tak rasa gapo kelih dia. Oh ni dahsyat. Tak boleh nak bayar kita tu. Haibah dia panggil, dalam istilah panggil haibah, kita panggil respect lah. Mana orang rasa, apa kita bahasa Melayu kita ni? Hebat lah juga dah, hebat. Ni ada dia satu istilah lain. Mana orang tengok kita tu, dia nampak kehebatan kita. Tak Allah cabut tu. Ni mana di segi ni lah karismatik dia tak ada tu. Nak wan PhD hebat, nampak segi pencapaian akademik, tapi Allah cabut tu. Tak ada nilai lah soal itu. Tu nak boleh mari pula tak tahu bila. Tu kena ingat lah. Bila Allah cabut tu, budak kecil pun tak hormat. La yarhamullah man la yarhamun nas. Allah tidak akan menyayangi orang yang tidak menyayangi orang lain. Saya terjemah mudah gitulah. Ma min amirin yali umural muslimin thumma lam yajhad lahum wa yansah lahum illa lam yadkhul ma'ahumul jannah. Mana-mana orang, mana-mana pemimpin yang memerintah urusan orang-orang Islam, kemudian dia tidak bersungguh untuk membela mereka dan tidak bersungguh untuk memberikan kebaikan kepada mereka, pasti dia tidak akan masuk syurga bersama mereka. Rakyat dia masuk syurga, dia tak. Apa rakyat dia masuk syurga? Sebab rakyat dia mazlum, dizalimi. Kau yang kena zalim ni kan, dia masuk syurga, yang kena zalim, dia tak akan dapat masuk syurga. Tu saya terjemah bahasa mafhum lah. Tu. Man wallahu Allahu syai'an min umuril muslimin. Umuril muslimin maksud dalam dua hadis ni maknanya urusan orang muslim. Tak kira urusan gabung. Sesiapa yang Allah lantik dia apa-apa jawatan untuk mengurus urusan orang Islam, fahtajaba duna hajatihim, kemudian dia menutup diri, yakni dia tidak berusaha untuk memenuhi keperluan orang-orang Islam, wa khallathum wa faqrihim, dia menutup diri maknanya dia tidak menjaga kemaslahatan dia tidak jaga kepentingan orang Islam dan dia tidak memenuhi keperluan mereka. Ihtajaballahu duna hajatihi wa khallatihi wa faqri yaumil qiyamah, maka Allah SWT akan tutup, mana Allah akan sekat keperluan dia. Allah tidak akan beri kepentingan dia dan Allah tidak beri apa yang dia kehendaki. Keperluan dia di hari akhirat Allah tidak akan bagi. Gapo dia hadirat keperluan kita di hari akhirat? Nasi ke, makan ke, minum ke, rumah ke, dak, dia syurga. Tu keperluan kita. Kita tak sih dah rumah.
Kita nak syurga, tak ada rumah, tak apa lah syurga ni. Nah, duduk pokok tak apa, asal ada syurga. Nah, kalau kita kecek mudah, nak syurga, Allah tak beri. Tu kalau dalam syarah hadis sebut, gapo dia keperluan kita? Hakikat syurga paling besar. Walaupun keperluan kita ada dah tu di pada mahsyar, ada dah keperluan kita tu. Nak duduk bernaung di bawah arasy Allah, nak minum air kawasan Nabi, itu keperluan disebut dalam hadis. Tak dapat semuanya. Bapa tu kesilapan kita semasa kita menjadi pemimpin di hari dunia dulu. Cuba tengok seterusnya, al-imamul adil yuzilluhullahu fi zillih. Ini keperluan kita. Imam yang adil, dia mendapat bayangan di bawah arasy Allah. Tu mafhum dia. Allah akan menaunginya di bawah naungan arasy-Nya. Sebab pada waktu tu tidak ada payung, tidak ada pokok yang kita boleh bernaung daripada panah tu. Saya mula-mula terima duit BRIM, ingat tak? Mula-mula saya pergi ambil. Sebab dia kata 500, kita pergi ambil. Nah, banyak juga 500 ni, nak biarlah. Ingat mudah kena ambil duit kerajaan, payahkanlah. Nah. Gi tu tengok gini musim beratur tengah padang. Paula kena kata, lewat street tak leh. Kena belok gitu. Hak rebah ada, panah. Duduk tengah padang bola kan. Rebah rakyat tu rakyat. Saya klik tak ada ambil. Tak ambil duit. Memang saya tak ambil. Klik mula tak ada. Kau tak oleh malu aku rakyat lagu ni, buat kerja lagu ni. Orang kampung ada 500 besar. Siapa rebah tengah badan? 2-3 orang kok. Tu saya tengok diri tu. Rebah. Dah panah ni. Nu sekolah nu apa sih? Larafal. Larafal kau dia nak pergi ke jalan Pasir Putih. Larafal dah. Situ. Dia ada dewek ke tu. Dia dewek tu. Kok beratur belok gini dah ramai ni. Rebah tu dah. Orang-orang tua lah rebah. Cuba payah ke di pada mahsyar lah ke mana. Panah lagi. Dan di pada mahsyar dia tidak tanah gini, dia macam batu pasir lagi panah. Payah ke lah lagi. Mana keperluan kita ni berada di bawah bayangan arah keperluan kita. Tak dapat tu kalau kita ni tidak adil. Sebab dia kata hak boleh tu imamul adil. Dan jalan hadis lain pun sebut juga orang yang hati dia terikat dengan masjid gini-gini kan sebut. Dapat tu gitulah kan. Sini banyak hadis ni kita bincang semula lah insya-Allah. Saya rasa setakat tu dulu. Ada apa-apa persoalan ke?